Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya dan juga kumpulan saya akan membentangkan tajuk tentang defisit sosial, isu dan cabaran di Malaysia. Nama saya Muhammad Ivan Naufal bin Muhammad Rizwan dan juga teman-teman saya Daniel Shah bin Sufyan, Muhammad Izzuddin bin Kamarul Zaman dan juga Muhammad Alif Syakirin bin Salim. Isu dan cabaran defisit sosial di Malaysia. Apa itu defisit sosial? Defisit sosial bermakna kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatu paduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza, bermula dengan individu, keluarga dan juga masyarakat. Kita melalui IPNAS telah mengenal pasti defisit sosial ini yang diperoleh dari suara hati orang ramai melalui pertemuan dengan mereka. Kepentingan kesepaduan sosial. Yang pertama ialah menjamin semua bangsa dalam Malaysia berada dalam keadaan aman dan harmoni. Seterusnya, menguruskan masyarakat plural, berbilang kaum dan khususnya di Malaysia. Akhir sekali ialah asas utama kepada keadaan stabil dan masyarakat tanpa konflik. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Daniel Shah untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Daniel Shah, nombor pendaftaran 25 DET 20F2031. Saya ingin menerangkan tentang isu dan cabaran defisit sosial. Yang pertama, politik. Setiap kaum diwakili oleh parti politik sendiri untuk memelihara hak kaum dan menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, hal itu menjejaskan kesepaduan sosial dan kebudayaan antara pelbagai kaum. Seterusnya ialah ekonomi. Perbezaan dari segi pekerjaan, di mana perbezaan diwujudkan oleh pihak British melalui perintah seperti dinyatakan sebelum ini. Masalah ini telah mewujudkan perasaan curiga dan jurang ekonomi antara kaum-kaum. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alif Syakirin bin Salim, nombor pendaftaran saya 25 DET 20F2007. Saya akan menjelaskan bahagian isu dan cabaran defisit sosial. Untuk bahagian sosial, perselisihan faham antara kaum dan interaksi sosial yang kurang antara kaum akan menjejaskan kepercayaan dan perpaduan antara kaum. Dan yang kedua, apabila kepercayaan ini telah hilang, kesepaduan sosial dan kebudayaan yang baik sukar untuk dibentuk antara kaum. Dan yang keempat, pendidikan. Pendidikan adalah satu proses mengembangkan potensi individu yang seimbang dari jasmani, rohani, intelek, emosi dan sosial. Yang kedua, sekolah-sekolah vernakular yang diwujudkan oleh pihak British mempunyai kepentingan tersendiri bagi setiap kumpulan etnik. Dan yang ketiga, jelaslah sekolah-sekolah vernakular menjejaskan kesepaduan sosial dan kebudayaan. Okey, saya akan serahkan bahagian media dan kesimpulan kepada Muhammad Izzuddin. Terima kasih. Media boleh mengundang gejala negatif dan mempengaruhi minda golongan muda, menyebabkan kesepaduan sosial akan berkurang. Di bawah adalah bukti-bukti melalui akhbar tentang kesan penyalahgunaan media terhadap masyarakat. Sebelum saya mengakhiri tugasan ini, kesimpulan yang kita dapat simpulkan melalui tajuk ini, kita hendaklah memberi kerjasama yang baik dan hormat menghormati kepada orang lain tanpa mengira perbezaan kumpulan etnik mahupun perbezaan pegangan agama. Kita juga mestilah menjaga akhlak, imej dan batas pergaulan, mengurus masa dengan baik serta sentiasa mematuhi undang-undang negara di Malaysia.
Defisit sosial yang mencetuskan perasaan tidak puas hati perlu ditangani dengan berkesan. Perkara ini perlu dititik beratkan supaya dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negara di Malaysia pada masa akan datang. Inilah sumber rujukan yang kami dapati berdasarkan internet dan YouTube.